Saya hormati Yang Berhormat Tuan Dr. Xavier Jayakumar, Esko Kerajaan Negeri Selangor melengkap moderator forum pada pagi ini. Yang berbahagia Datuk Teo Yan Hua, CEO SPAN, Cik Norzmi, Ahli Dewan Undangan Negeri Selangor, Ahli Parlimen, Ketua Jabatan, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada penganjur di atas jemputan kepada SPAN untuk menyampaikan kertas di Forum Air Selangor pada hari ini. So, pada pagi ini taklimat yang akan saya sampaikan adalah lebih tertumpu kepada kedudukan permintaan dan pembekalan air di Negeri Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, dan skop taklimat adalah seperti yang tertera di skrin. Saya akan berikan sedikit pengenalan kedudukan semasa pembekalan air di Negeri Selangor, Kuala Lumpur dan Putrajaya, serta unjuran permintaan yang telah SPAN sediakan. Seterusnya sedikit penerangan tentang projek-projek mitigasi, walaupun saudara Azmi telah pun secara lalu telah menerangkan apakah projek mitigasi yang telah dirancang oleh pihak Kementerian untuk menangani kekurangan pembekalan air dan akhirnya tutup. Okey, sedikit pengenalan tentang sistem pembekalan air yang terdapat di negara ini, malah di mana-mana negara pun. Untuk memastikan pengguna mendapat pembekalan air yang mencukupi dan berterusan, maka kita memerlukan 3 komponen utama. Pertamanya sumber air mentah, yang keduanya loji rawatan air, dan seterusnya sistem aliran ataupun distribusi sistem. Ketiga-tiga ini adalah penting sekali. Sekiranya satu di antara 3 komponen ini tidak mencukupi, maka kita tidak dapat memastikan pembekalan air yang berterusan serta mencukupi kepada pengguna-pengguna. Walaupun sumber air mentah cukup melimpah ruah, tetapi sekiranya loji rawatan air tidak mampu untuk merawat air dengan cukupnya, serta sistem aliran untuk mengalirkan air dengan cukupnya, maka bekalan ke pengguna tidak akan dapat dipastikan. Dan di negara kita memang boleh dikatakan 98% sumber air adalah daripada sungai, manakala 2% adalah daripada bawah tanah. Dan apa yang ada pada ketika ini adalah kita mempunyai empangan air untuk memastikan kecukupan air ataupun yield di sungai-sungai sebelum dia dirawat di loji. Dan empangan ini bertindak sebagai empangan kawalan untuk melepaskan air semasa musim panas seperti sekarang ini, dan apabila tiba musim hujan di hujung tahun, maka itulah masa yang baik untuk memenuhi empangan tersebut. So dari loji tersebut, daripada empangan tersebut, air akan dilepaskan ke sungai dan seterusnya dirawat dan seterusnya dialihkan ke sistem pengalihan sebelum ianya dibekalkan ke pengguna. Ini adalah penting oleh kerana terdapat banyak salah tafsir tentang kali inilah. Dan di Selangor sendiri kita mempunyai sebanyak 7 empangan seperti yang saudara Azmi katakan tadi, dan kita juga mempunyai sebanyak 34 loji rawatan air yang boleh mengalihkan sebanyak 4,411 juta liter air sehari pada ketika ini. Dan pada masa ini juga sistem aliran terdiri daripada lebih daripada 25,000 km pipe dan 1,400 kolam dan 458
stesen pam untuk membekal air kepada 7.5 juta pengguna. Jadi ini adalah merupakan satu tipikal what we call it, sistem tanah air lah yang terdapat di negeri. Dan ini adalah menunjukkan empangan-empangan yang terdapat di Selangor sebanyak 7 kesemuanya. Dan kita dapat lihat bahawa pada ketika ini memanglah paras di empangan-empangan agak tinggi dan simpanan pun hampir mencecah 100%. Namun demikian kita perlu memberi fokus kepada kedua-dua ataupun dua empangan yang terbesar ataupun yang terbesar, Sungai Tinggi dan Sungai Selangor, yang membekalkan air ke Sungai Selangor fasa 1, 2, 3 dan Rasa dan juga loji Bantuan Pajak. Dan perlu dilihat bahawa kedua-dua loji ini sebenarnya merupakan ataupun memberikan jumlah 66% daripada kesemua simpanan di Selangor. Dan kalau dilihat kedua-dua skim ini juga membekalkan sebanyak 61% keperluan air di negeri Selangor, Kuala Lumpur dan Putrajaya. Itu menunjukkan betapa pentingnya kedua-dua empangan ini, oleh kerana ia membekalkan 61% daripada keperluan air. Dan pada ketika ini Sungai Selangor mempunyai simpanan sebanyak 74%. Bagaimanapun memang kalau nak dilihatkan memang beginilah ciri-ciri sebuah empangan bekalan air untuk digunakan semasa musim panas dan akan dipenuhkan di musim hujan. Jadual ini menunjukkan senarai loji rawatan air yang terdapat di negeri Selangor, Kuala Lumpur dan Putrajaya. Kesemuanya terdapat 34 loji, di mana loji yang terakhir iaitu Sungai Labu baru dikomisionkan pada 20 Mac yang lalu. Dan jadual ini dapat kita lihat setiap loji berapakah kapasiti bentuknya dan berapakah kapasiti yang boleh dialihkan. Malah melalui beberapa perbincangan antara SPAN dan juga kerajaan negeri, kita telah pun menyemak semua angka tersebut lah. Tapi bagaimanapun ianya tidak banyak berubah. Dan kalau kita lihat di jadual ini, kalau loji yang berwarna kuning itu 26 hingga 30, nombor 26 hingga nombor 30, loji-loji ini pada masa ini beroperasi secara overloading, iaitu loji-loji SSP 2, loji Sungai Semenyih, Sungai Langat dan Sungai Batu dan Bukit Tampul. Di mana Semenyih dan Langat pada masa ini adalah 20% overloading. Manakala 4 loji yang terakhir itu iaitu Sungai Selangor, Sungai SSP 1, Sungai Selangor SSP 3, Rasa dan Sungai Labu pada masa ini beroperasi di bawah kapasiti mereka bentuk mereka. Kenapa ini berlaku akan saya terangkan selepas ini. Ini menunjukkan peta di Selangor yang merangkumi Kuala Lumpur dan Putrajaya. Dan dapat terlihat 34 loji rawatan air yang bersuratkan di semua di seluruh negeri. Dan seperti yang berhormat Dr. Zabir kata tadi, memang negeri Selangor memang merupakan negeri yang paling besar membangun. Walaupun memang tidak nafikan bahawa kadar pertumbuhan tidak sekata ataupun tidak serata di antara daerah-daerah. Dan kalau dapat dilihat di peta ini, di sebelah selatan yang merangkumi Kuala Lumpur, Hulu Langat, Sepang dan Kuala Langat mempunyai kadar pembangunan yang lebih besar daripada kawasan-kawasan di sebelah utara. Rajah ini menunjukkan secara skematiknya 4
daripada sistem pengolahan air yang terdapat di Selangor, loji Semenyih, loji Langat, loji SSP1 ataupun 1 dan juga loji Rasa, di mana kalau dilihat dua daripada loji tersebut yang berwarna merah itu Semenyih ataupun Langat pada masa ini beroperasi secara overloading, manakala dua loji SSP1 dan juga loji Rasa pada masa ini beroperasi di bawah capacity terbentuk. Oleh kerana apa? Oleh kerana pada masa ini seperti yang saya katakan tadi, memang untuk Rasa dan SSP1 mempunyai masalah dari segi tekangan sistem aliran, dan juga untuk loji Rasa mempunyai kekurangan permintaan. Oleh kerana kita perlu ingat bahawa loji Rasa dirancang untuk membekalkan air ke kawasan utara, ke Proton City. Bagaimanapun, oleh kerana pembangunan tidaklah seperti yang dirancangkan, maka pada masa ini permintaannya agak berkurangan, agak rendah. Oleh kerana itu perlu adanya usaha untuk memindahkan air-air yang ekses ataupun yang ada di kedua-dua loji SSP1 dan juga SSP dan juga Rasa ke kawasan-kawasan yang lebih memerlukannya, seperti loji Semenyih dan juga sistem pengolahan air Semenyih dan sistem pengolahan air Langat. Ini adalah perlu. Walaupun oleh kerana ia ini melibatkan satu kos yang tinggi, maka ianya telah pun dirancang sebagai projek mitigasi 1 dan 2 oleh pihak kontrak. Inilah yang saya maksudkan tadi. Kita mempunyai 4 yang tadi, yang contoh yang saya tunjuk tadi. Yang bawah yang merah itu adalah kedua-dua loji ataupun kawasan-kawasan loji Langat, dan bawah itu adalah kawasan pembangunan di loji Semenyih. Manakala yang atas itu adalah, yang sebelah kiri ini adalah SSP1 dan yang kanan itu adalah SSP adalah loji Rasa, dan perlu adanya satu pemindahan ataupun satu agihan semula daripada urus Selangor, daripada loji Rasa dan juga SSP1 membekalkan ke kawasan yang lebih memerlukannya. Ini adalah merupakan plan skematik untuk Langat 2, juga projek penyaluran air mentah Pahang ke Selangor, termasuk sistem agihan Langat 2, di mana Kementerian telah merancangkan projek ini untuk membekalkan air secara cukup dan mapan untuk negeri Selangor, KL dan Putrajaya. Dan dapat dilihat di slide ini untuk sistem agihan, beberapa pipe utama telah dirancang dan akan dibina untuk menyalurkan air terawat kepada kawasan-kawasan yang pesat membangun, yang memerlukan air yang mencukupi, seperti di kawasan Langat dan juga wilayah Petaling dan juga wilayah Colombo. Okey, saya ingin menunjukkan kepada datuk-datuk tuan-tuan perempuan akan purata bulanan jumlah pengeluaran loji di Selangor, KL dan Putrajaya bagi tahun 2008 hingga Ogos tahun ini, di mana graf ini adalah graf yang menunjukkan pengeluaran loji, pengeluaran loji, dan juga yang bawah itu adalah tarif. Kalau kita lihat daripada graf ini, memang sejak tahun 2008 terdapatnya peningkatan ke atas permintaan air, dan seterusnya permintaan ke atas pengeluaran loji. Sebab kita tahu bahawa pengeluaran loji melambangkan ataupun reflect permintaan air. Dan daripada pelajaran ini dapat kita rumuskan bahawa permintaan ataupun pengeluaran meningkat tahun 2008 sebanyak 3,867, meningkat ke 3,923 pada tahun 2009, 4,063 dan akhirnya 4,000 alamat 13. Walaupun kalau sekiranya kita berbandingkan dengan
kapasiti yang boleh dialihkan yang telah saya terangkan tadi telah pun meningkat sejak tahun 2008 tetapi tidak banyak, daripada 4,255 sehinggalah ke 4,411 juta liter air sehari yang kita sebutkan tadi maka kita dapat lihat reserve margin yang ada semakin lama semakin kurangan daripada tahun 2009 sebanyak 9.3% membawa kepada 6.1% tahun 2010 daripada 2011 sebanyak 4.2% dan tahun ini pada awal tahun ianya sebanyak 3% dan kini ianya adalah kurang daripada 2%. Ini adalah satu keadaan yang begitu membimbangkan. Dan untuk tahun ini adalah graf yang sama tetapi dikhususkan untuk tahun ini sahaja daripada Januari hingga Ogos. Kita dapat lihat trend penggunaan ataupun yang ditunjukkan sebagai pengeluaran logi walaupun nampak banyak tapi kita harus faham bahawa X adalah bermula daripada 3,700 so memang reserve-nya adalah sedikit dan kalau kita lihat ataupun kalau kita buat unjuran berdasarkan kepada pengeluaran yang lepas maka itulah unjuran yang dapat kita rumuskan berpandukan kepada beberapa andaian. Dan ini saya zoomkan yang ujung tu saya zoomkan ke graf ini dan kita lihat bahawa kalau sekiranya tidak ada projek mitigasi tidak ada langkah-langkah untuk yang diambil untuk menangani masalah ini maka Selangor dan KL Putrajaya akan mengalami bekalan defisit yang agak ketara sekali lah. Oleh kerana itu seperti yang Saudara Azmi katakan tadi, Kementerian dan juga Kerajaan Negeri telah duduk dan berbincang untuk sama-sama melaksanakan projek mitigasi 1 dan 2 dan sebelum itu kerajaan juga telah melaksanakan logi labu seperti yang ditunjukkan di jadual itu adalah sama dengan apa yang telah ditunjuk oleh Saudara Azmi tadi. Untuk mitigasi 1 yang bernilai 275 juta akan dapat menambahkan kapasiti bekalan air sebanyak 125, manakala untuk fasa kedua jumlah sebanyak 331 juta akan dapat meningkatkan kapasiti sebanyak 371. Kalau kita campurkan kedua-dua projek mitigasi ini jumlahnya adalah 606 juta ringgit. Kalau sekiranya kita campur dengan logi labu maka semuanya adalah bernilai 785 juta dan setelah mengkira logi labu mampu memberikan tambahan sebanyak 600 juta liter air sehari. Saya rasa saya tak perlu mitigasi adalah sama seperti yang Cik Azmi katakan tadi So kalau kita ambil penambahan kapasiti daripada projek mitigasi 1 dan 2 serta logi labu inilah graf bekalan dan pendataan yang dapat kita rumuskan. Malamnya hari ini adalah agak kecil untuk dilihat oleh tuan-tuan dan puan-puan, but nevertheless kita dapat rumuskan bahawa sekiranya mitigasi ini dilaksanakan mengikut jadual maka reserve dapat ditingkatkan tetapi masih lagi rendah dan akan berlakunya defisit pada tahun 2017 dan seterusnya. Itu pun sekiranya mitigasi fasa 1 dan 2 dilaksanakan mengikut jadual. Ini adalah graf okey, berbalik kepada reserve margin tadi, memang seperti yang saya katakan tadi, pada masa ini memang reserve margin yang ada memang amat rendah kurang daripada 2%. Oleh kerana kita corak penggunaan air kita memang perlu kita akui bahawa setiap hari kita menggunakan air secara berbeza-beza. Kalau panas kita guna lebih. Kalau hujan macam pagi tadi, kemungkinan kita akan menggunakan air kurang. Jadi atas sifat itu maka berlakunya beberapa gangguan di beberapa kawasan
terutamanya pada bulan yang lepas, bulan Julai, di mana cuaca yang panas yang amat sangat. In fact, Jabatan Meteorologi pun memang mengaku bahawa cuaca pada bulan Julai adalah 20 hingga 40% di bawah perata hujan. Jadi kita dapat lihat akibat daripada reserve margin yang rendah dan penggunaan air yang tinggi, maka terdapatlah beberapa gangguan penggunaan air yang berlaku di sekitar 4 wilayah, iaitu wilayah Selang Shah Alam, wilayah Ulangan, wilayah Petaling dan Kuala Lumpur. Dan secara ringkasnya, ianya adalah meliputi kawasan-kawasan yang ditunjukkan seperti di Kelang, di Kapar, di wilayah Ulangan, Bukit Belimbing, Juara Jaya, Sungai Besi Indah, Balakong dan Sierra Perdana, Sarjana Impian, Sungai Lalang. Dan di wilayah Petaling adalah seperti yang ditunjukkan, yang juga termasuk Desa Petaling, dan akhirnya di Kuala Lumpur, Bandar Indah dan Bandar Perdana. Jadi ingin saya tekankan, walaupun kebanyakan kawasan ini telah tambah baik dengan bekalan air tambahan daripada loji air Sungai Labu, namun kita perlu ingat bahawa reserve yang kita ada masih rendah, iaitu kurang daripada 2%. Ini adalah berbeza ataupun rendah kalau kita lihatkan reserve yang telah ditetapkan oleh SPAN sebagai KPI yang telah kita kenakan kepada semua negeri-negeri, iaitu antara 10 hingga 15%. Inilah langkah yang telah kita buat dari IPAP, iaitu untuk mengadakan interconnection ataupun untuk meningkatkan kapasiti bekalan daripada loji Sungai Labu, yang melibatkan kerja-kerja interconnection daripada pipe berukuran 1.05 meter. Dan dengan interconnection ini yang telah siap pada 26 Julai yang lalu, maka loji Labu telah dapat ditingkatkan sebanyak 20 hingga 25 juta liter air sehari. Untuk memberikan gambaran kepada tuan-tuan, bila disebut 20 juta liter sehari itu, dia mampu membekalkan sebanyak 20,000 akaun, 20,000 akaun yang bersamaan dengan 100,000 penduduk. Jadi kita dapat lihat bahawa inilah punca utama yang dapat mengatasi masalah kekurangan air yang berlaku di beberapa kawasan sejak hari ini. Walau bagaimanapun, ingin saya tekankan bahawa reserve margin yang sedia ada memanglah rendah. Dan apabila kita siap interconnection ini, maka loji Labu dapat membekalkan air ke kawasan-kawasan yang dibekalkan oleh loji Semenyih, dan loji Semenyih akan dapat menumpukan bekalan kepada kawasan Ulangan. Satu perkara yang ingin saya tekankan di sini bahawa bila kita sebut tentang sumber air, pada masa ini terdapat 3 sumber utama yang membekalkan air di Selangor, iaitu Sungai Selangor, Sungai Semenyih dan Sungai Langat. Sungai Selangor, seperti yang saya katakan tadi, pada masa ini membekalkan 61% daripada keperluan air di Selangor, KL dan Putrajaya. Sungai Semenyih membekalkan sebanyak 15%, manakala Sungai Langat membekalkan air sebanyak 12% daripada keperluan air. Kalau kita campur ketiga-tiga ini, maka jumlah ketiga-tiga sistem ini yang membekalkan sebanyak 88% untuk keperluan air di Selangor, KL dan Putrajaya. Jadi ini adalah satu sudut yang perlu kita lihat. Kalau dengan adanya Langat 2, maka risiko ini dapat kita kurangkan. Kenapa saya kata begitu? Sebab sejak akhir-akhir ini berlaku banyak pencemaran, yang memaksakan beberapa loji ditutup. Contohnya di Sungai Langat, ada berlakunya satu keadaan pada 26 April yang lalu, di mana SSP 2 telah ditutup sebanyak 12 jam. Pada hari itu SSP 1 pun hampir ditutup, tetapi dapat dipulihkan, maka dapat mengelakkan penutupan loji dengan lebih serius lagi. Jadi ini adalah merupakan satu fenomena yang terdapat di lembangan sungai ini. Oleh kerana kita perlu ingat bahawa kawasan lembangan ini adalah merupakan kawasan pembangunan yang besar, maka berlakunya pencemaran yang boleh menjejaskan bekalan air dengan daripada masa ke masa. Dan oleh kerana kalau reserve margin kita amat rendah dan berlakunya pencemaran tersebut, maka masa untuk
memulihkan adalah lebih panjang. Ya. Dan sebagai bentuk ni Datuk Perempuan ingin SPAN tekankan bahawa langkah-langkah mitigasi perlu diberi perhatian untuk mengatasi gangguan bekalan air dan meningkatkan resurf bekalan air yang sedia ada amat nipis. Dan oleh itu projek mitigasi 1 dan 2 yang telah dirancang dan dilaksanakan oleh kementerian dan juga oleh Kerajaan Negeri Selangor perlulah disiapkan dengan segera. Jadi atas kata-kata itu saya ucapkan terima kasih.